Sekiranya Anda melakukan kunjungan ke Bandar Sandakan, adalah tidak lengkap sekiranya tidak berkunjung ke rumah Agam Agnes Kidd yang terletak di Jalan Istana Sandakan, Sabah. Rumah ini pernah menjadi kediaman Agnes Newton Kidd, penulis buku tersohor dari Amerika Syarikat bersama suami beliau, Harry Kidd, dan anaknya, George Kidd. Rumah ini satu masa dahulu pernah terbiar dan hampir musnah sebelum Jabatan Museum Negara Sabah mengambil inisiatif memelihara rumah ini pada tahun 2001. Satu proses pemeliharaan yang masih lagi mengekalkan struktur asal agar ianya tidak jauh berbeza berbanding yang dahulu. Sekiranya Anda meneliti senarai individu yang pernah mendiami rumah berkenaan, terdapat lebih daripada 26 orang yang pernah menetap di situ. Namun anehnya, mengapa nama Agnes Kidd yang diangkat sebagai penghormatan dalam menamakan rumah berkenaan? Ada cerita mengenainya yang mungkin Anda tidak ketahui. Agnes Newton Kidd dilahirkan pada 6 Julai 1901 di Illinois, Amerika Syarikat. Beliau cenderung menulis cerita-cerita fiction sejak di usia remaja lagi, dan ada antara hasil karya beliau dimuatkan dalam beberapa majalah dan akhbar terkenal pada masa itu termasuk Reader's Digest. Minat beliau pada bidang penulisan menuntunnya menjadi wartawan di The San Francisco Examiner pada tahun 1924 sebaik saja beliau menamatkan pengajian dari University of California, Berkeley. Pada tahun 1934, Agnes Kidd mengawini Harry Kidd, pegawai British yang bertugas sebagai pegawai konservasi hutan di Sandakan. Asalnya, mereka mendiami rumah bujang yang disediakan untuk Harry, namun kemudian mereka memilih untuk berpindah ke sebuah rumah agam di atas bukit yang jauh lebih selesa. Penghuni sebelum mereka adalah M.M. Clark. Agnes Kidd dan suaminya merupakan penghuni kedua di rumah berkenaan. Di rumah inilah Agnes Kidd menghasilkan buku berjudul Land Below the Wind pada tahun 1939 yang menceritakan serba sedikit mengenai kehidupan masyarakat tempatan yang kaya dengan renca adat resam serta keindahan sebelah jadi yang terdapat di Sabah. Buku ini pernah mengalahkan 600 buah buku yang lain dan berjaya memenangi anugerah buku bukan fiction terbaik yang dianjurkan Atlantic Monthly. Agnes Kidd turut diangkat sebagai duta kepada Borneo Utara apabila menjadi inspirasi kepada gelaran Bumi di Bawah Bayu yang masih disandang negeri Sabah sehingga ke hari ini. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, Agnes Kidd dan keluarganya pulang ke Amerika Syarikat. Apabila perang berakhir, mereka kembali ke Borneo Utara pada tahun 1946. Namun malangnya rumah yang mereka diami musnah teruk sepanjang perang berlangsung. Rumah agam berkenaan dibina kembali untuk didiami keluarga Kidd dan mendapat nama sebagai Newlands. Sekembalinya Kidd sekeluarga ke rumah berkenaan, beliau menghasilkan sebuah buku berjudul Three Came Home pada tahun 1946 dan White Man Returns pada tahun 1951. Pada tahun 1952, Agnes Kidd sekeluarga kembali ke Amerika Syarikat. Buat selama-lamanya, namun jasa dan sumbangan beliau tetap menjadi ingatan dan dikenang masyarakat Sabah. Dan karena itulah, pihak Jabatan Museum Negara Sabah mengangkat nama beliau dan memberikan penghormatan rumah agam berkenaan diberikan nama bersempena dengan nama Agnes Kidd. Sepanjang mendiami rumah agam di atas bukit, Agnes Kidd dipetik sebagai senantiasa berada dalam keadaan gembira. Adalah menjadi satu idaman bagi beliau untuk mendiami rumah berkenaan dan sangat bahagia sepanjang menjadi penghuninya. Namun tidak lupa, Agnes Kidd turut meninggalkan sebuah catatan seram sebagai perkongsian sepanjang menjadi penghuni di rumah berkenaan. Saya tidak percaya pada hantu, tetapi setiap hari saya melihat seorang wanita tinggi lampai mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, mengambil bayinya dan turun ke jalan seorang diri, berdiri di hujung jalan dan menoleh ke belakang. Begitu antara catatan bertulis yang ditinggalkan Agnes Kidd sebelum pulang ke Amerika Syarikat. Bukan hanya Agnes Kidd, kejadian aneh dan misteri turut dialami beberapa orang penghuni yang pernah mendiami rumah berkenaan selepas itu. Rosemary, istri kepada J.L. Carson yang menetap di rumah berkenaan selama 12 tahun, bermula dari tahun 1955 sehingga tahun 1967, turut mempunyai perkongsian misteri saat ditinggalkan seorang diri ketika suaminya bertugas di kota Kinabalu. Menurutnya, dia terbangun ketika waktu subuh.
mendengar pintu bilik di hujung rumah tertutup dan terbuka beberapa kali. Tidak lama setelah itu, beliau mendengar tapak kaki berjalan menuju ke arah biliknya. Apabila membuka mata, dia melihat lembaga seorang wanita berdiri di hujung katilnya. Beliau tidak tahu apa yang berlaku setelah itu kerana pengsan akibat ketakutan. Lain pula halnya dengan pembantu rumah yang bekerja ketika Tom Bells menghuni rumah berkenaan, bermula tahun 1967 sehingga tahun 1968. Pada suatu hari, ketika melakukan tugas, beliau tidak semena-mena terserempak dengan lembaga seorang wanita yang sedang berdiri di atas tangga. Sejauh mana kebenaran cerita mereka ini? Apapun, banyak lagi cerita seram yang diabadikan dalam bentuk majalah yang turut disediakan kepada para pengunjung yang mengunjungi rumah agam Agnes Kidd. Bukan saja himpunan cerita seram, malah para pengunjung akan diperlihatkan pada beberapa foto milik ahli keluarga Agnes Kidd, beserta beberapa keterangan serta barang-barang antik yang menjadi sebahagian perhiasan di rumah berkenaan.